Ini satu cadangan umum ya. Langkah lebih berkesan menangani pendatang haram di kawasan Parlimen Pandan. Ini cadangan daripada Abdul Hafiz bin Muhammad Noor, KRT Taman Pandan Mewah. Khususnya isu-isu warga asing, Syahrul Ezwan bin Muhammad Noor, Persatuan Penduduk Pandan Mewah. Cadangan need some upgrade on paintwork, Osman Hasrin, M3 Pandan Jaya Management Corporation. Paintwork kat mana ni? Dekat Pandan Jaya. Dekat Pandan Jaya lah kot. Daripada Pandan Jaya Management Corporation. Tapi paintwork tu maksud Pandan Jaya tu besar. Dia ada detail tak dia punya tu? Letih nanti kita nak cek semua sekali. Kan? Tapi saya assume je lah maksudnya Pandan Jaya Township tu lah tak? Perbandaran Pandan Jaya. Okay, next cadangan pelebaran jalan di Jalan Kemajuan A kerana kesesakan perniagaan di bahu jalan dimonopoli oleh warga asing. Yang kedua, mohon untuk buat bulatan di hadapan TNB dan di sepanjang jalan tersebut untuk buat divider untuk mengelakkan kemalangan. Ketiga, gerai-gerai yang tumbuh bagai cendawan hendaklah disusun atur khas untuk peniaga tempatan. Ini daripada Persatuan Anak Kampung Pandan. Cadangan, mohon bantuan penambahbaikan tabika kemas Taman Saga daripada Ahmad Asmawi bin Muhtarudin, tabika kemas Taman Saga. Pembangunan dan kecemerlangan sekolah, dia terlalu umum, dia memang tak ada huraian tak ada huraian, dia macam tu je. Oh, yang belakang tak baca lagi, ulang balik yang tadi. Ui, mak banyak panjangnya. Aduh. Bantuan untuk kebun komuniti Haji Fauzul Wafir bin Syarif, Persatuan Penduduk Arahan Pandan Indah. Cadangan kebersihan keceriaan taman-taman food health town planning without increasing cost, tiada beza dari abad UMNO, PAS dan PH. So what's the performance target of MPAG now, since there was no differences from them till now? It's still the same dirty, filthy and non-responsive, but I still voted for change, and if this continues, then where do we residents go from here? Raymond Das, swasta. Kasar sikit. Isu-isu masalah parking. Tang mana parking ya? Ya, di Persatuan Penduduk Pandan Mewah. Okey. Muhammad Noor bin Hashim. Cadangan penambah apa tu? Peruntukan untuk tabika Pandan Mewah. Tadi di Taman Saga. Taman Saga. Tadi tabika Taman Saga ni, okey, Pandan Mewah. Azman bin Wahab, tabika kemas Pandan Mewah. Cadangan penyemarakan masjid dan surau di kalangan masyarakat. Ini di sebuah kempen solat ramai-ramai ni. Anizah binti Anwar, Masjid Al-Azim Pandan Indah. Umum, I would like to find out from YB Tuan Rafizi, having heard from so many economists predicting the potential recession which is going to take place in this year. As a macro approach to address this issue, would YB Tuan please kindly share with us your take on the global economic outlook in general and in Malaysia in particular? As a micro measure, would YB Tuan please also share with us how are we going to prepare for the recessionary eventually? Ong Hong Keng Local Church. Oh, ini hebat ni ahli ekonomi ni. Jangan bagi saya jawab yang ni dulu, habis satu malam. Dan jawab yang lain. Cadangan permohonan cat 5 bangunan Pangsapuri Intan yang telah uzur belum dicat langsung semenjak mula menduduki Pangsapuri Intan pada tahun 2006. Cadangan membangunkan Dewan Serbaguna terbuka untuk kemudahan aktiviti dan riadah penduduk serta menaik taraf Dewan yang sedia ada ke suatu peringkat yang selesa, cantik dan pasti mendapat sokongan penuh dari seluruh penduduk Pangsapuri Intan teratai khususnya dan Pandan secara amnya. Muhammad Zulhaimi bin Samsudin, macam kenal je nama ni. Okey, isu dan cadangan kebanjiran warga asing, peniaga haram warga asing, pembinaan kedai-kedai melebihi longkang, menurap jalan BCEF dan jalan Pandan Bersih di Jalan Utama. Syed Abdul Halim bin Syed Harman, Ketua MPKK Kampung Pandan Dalam. Cadangan kerjasama NGO dengan MP Datuk Muhammad Idris Hashim,
Pertubuhan Ahmad Lestari Ampang, Petala. Saya sebagai pemilik bengkel terkesan semasa pandemik sehingga sekarang dengan kerugian yang perlu ditanggung. Saya susah untuk buka semula bengkel disebabkan wang pendahuluan yang tinggi untuk menyewa kedai. Sejak dari pandemik sehingga sekarang saya buat kerja pembaikan di rumah dan sering didatangi oleh pihak MPAJ. Saya mencarakan dan minta pihak Parlimen Pandan untuk menyediakan tempat untuk peniaga kecil sederhana dengan kos sewaan yang lebih rendah dan berpatutan. Dengan langkah ini dapat membantu pendapatan peniaga kecil sederhana dan seiring dengan pembangunan ekonomi negara. Muhammad Adib bin Ros Effendi, 38 Motor Garage. This issue, I'm one of the resident at RT Condo, and the most annoyed problematic is the pothole and unpaved road in front Perumahan Awam ATM Jalan Ampang. Adakah kerosakan kereta selepas ini akan dibiayai oleh pihak berkenaan? Nadirah, penduduk residensi RT. Ini mungkin dah ada dalam diary. Dah BKL ni tau, bawa di BKL maksudnya ni. Kan dia kalau Perumahan Awam ATM Jalan Ampang ni dia bukan belakang dekat Risda lah kan? Iaitu di BKL, tapi tak apalah, kami sedia maklum. Tapi apa ni, Tuan Fauzi senyum je. Dia sempadan dia dekat apa nama ni, jalan dengan border dengan belakang Flamingo kan. Sebab kita buat town hall, dia ambil peluang tu, ambil kesempatan. Dia boleh risk dia punya isu kat sini. Next. Ada lagi? Habis. Umum, status projek MRT 3 di Taman Kencana. Adam Abdul Rafa, Badan Bertindak MRT 3 Taman Kencana. Cadangan, mengalihkan laluan dan stesen MRT 3 di Taman Kencana. Muhammad Ajib bin Makno, Badan Bertindak MRT 3 Taman Kencana. Isu rumah pangsa Taman Bakti, projek MRT nak ambil alih tempat tinggal kami. Mohon pencerahan, saya seorang ibu tunggal 3 orang anak bawah 17 tahun. Saya tak mampu cari rumah, hanya menumpang rumah arwah ayah bersama keluarga. Diharap tempat kami digantikan dengan tempat yang selesa dan sempurna untuk keluarga kami. Aslin binti Bahar, Ranting Pandan. Isu-isu bantahan pengambilan hartanah di Blok D flat Taman Bakti bagi peminat MRT 3. Saya dan sebahagian besar penduduk dari flat Taman Bakti Blok D membantah secara total mengenai akan cadangan pengambilan hartanah kami. Program menaik taraf kualiti kehidupan masyarakat setempat. Terima kasih. Paridah Lansir Ma'ruf Dahlan, flat Taman Bakti Blok D. Isu-isu bantahan peminat MRT Nur Khalidah. Umum, protes laluan MRT 3 di rumah teres Taman Bakti. Muhammad Rizwan Abdul Rahman, Persatuan Residensi Taman Bakti. Cadangan 1, minta dibina sebuah pondok polis di kawasan Taman Ceras Hartemas dengan penambahan penduduk dan banyak taman baru. Cadangan 2, mohon diadakan kawasan tapak car park di hadapan Pansapuri Meranti dan Pansapuri Kempas. Kenderaan yang terlalu banyak berada di sebelah kiri dan kanan Jalan Ceras Hartemas terdiri dari penduduk Meranti, Kempas dan Cengal. Jaafar Nordin, Management Corporation. Ya ini saya boleh tolong jawab untuk pihak polis kan. Dia sama macam tadi. Saya ingat Ceras Hartemas kawasan Parlimen dalam Pandan, tapi dalam kawasan kuasa polis dia dalam IPD Ceras kan. Tapi tak apa yang macam pothole dan Kajang dan apa ni di bawah kuasa IPD Kajang kan. Tapi we take note, maksudnya yang sama tadi yang pothole di dalam kawasan di BKL, yang ini pun sebab Ceras Hartemas memang dalam kawasan Parlimen Pandan, cuma saya kena follow through dengan IPD yang sebelah sana lah, insyaAllah. Habis dah? Balik Habis. awal kita mana ni? Cadangan 1, minta bina sebuah pondok polis di kawasan ini dah tadi. Masalah-masalah perniagaan, peluang perniagaan, penanaman dan penternakan, penganjuran sukan kejohanan dunia dan peruntukan daripada Kementerian Program Sosial dan ceramah keagamaan untuk semua kaum dan pengukuhan perpaduan. Senavai Suara Lelaki Rahmat Sundram, P5KKP, PKKKIM dan Karumas. Isu-isu jalan ke LRT Cempaka yang telah rosak dan telah diturap dengan tidak sempurna serta lampu di sepanjang laluan susul pejalan kaki yang kebanyakannya tidak hidup. Muhammad Arif bin Kamaruzaman. Pun kerajaan kembalikan harga ASN kepada nilai RM1 per unit. Sudah, ASN pun masuk sini lah. Aduh. Sejak saya membeli dari permulaan lagi tidak pernah melepasi harga RM1. Saya telah jual sebahagian
dan alami kerugian. Pohon Tuan pertimbangkan. Terima kasih. Wassalam. Hamzah Hashim. Mengapa kerajaan tidak menggunakan industri kreatif untuk menyampaikan info kepada golongan sasar dengan cara lebih advance dan mudah difahami dan diterbitkan di media masa kerajaan? Rakyat mungkin tidak memahami data melalui dengan secara menyeluruh, tapi dengan adanya infografik yang menarik dan mungkin diselitkan dengan animasi, mungkin lebih mudah bagi rakyat untuk memahami. Rakyat Malaysia mempunyai ramai pereka grafik yang berbakat. Sayang jika tidak dimanfaatkan. Cik Sazwan bin Cik Syafail, swasta. Kecil kita ada berapa ribu? Ada banyak mana? Nanti satu malam kita membaca ni kan? Banyak lagi? Tak banyak dah? Ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Kita baca tu. Axis Pandan Refuse Chamber, Taman Cempaka tidak dikenali dengan bersih. Sampah bersih lama diberikan letak di luar sampai semua sampah bersepah dan angin tiup sampai di merata-rata jalan dan rumah penduduk. Aduan pernah dibuat pada tahun 2022 kepada MPAJ tapi tidak diselesaikan sampai sekarang. Jeng jeng jeng. Tempat loading, unloading supermarket Matahari di Axis Pandan, semasa pekerja-pekerja memunggah barang, unpack barang dan sampah dibiarkan begitu saja sampai sampah bersepah. Lori-lori selalu meletakkan kenderaan di tempat rumah penduduk dan menghalang kereta penduduk keluar masuk, dan ini boleh mengakibatkan insiden yang teruk jika ada kecemasan. Sampah dari isu 1 dan 2 akhirnya sampai ke rumah penduduk atau ke longkang. Longkang sumbat dan menakung air sampai nyamuk membiak dengan lagi cepat. Kuat menyembur racun nyamuk tidak dapat mengawal kes nyamuk Aedes dengan berkesan. Berharap isu-isu ini boleh diselesaikan dengan cepat. Ribuan terima kasih. Yap Ken Siong, penduduk Taman Cempaka. I am strongly asking MPAJ to uplift, beautifying and upgrade Padang Bola Taman Pandang Mewah. Thus, such occasion will prevent foreigners from easily access and conquer freely. I believe it will also help us feeling secure in terms of safety to the local community. Please also expedite and take seriously in supporting pembangunan belia sport. That is sports and cultural events. Such assistance from the authority will be very much helpful. Thank you. TQBM Hanifi bin Hamidun, Kelab Warga Riadah Ampang. Ini Ampang ni. Jejantas untuk melintasi jalan raya Padang MPAJ ke sebelah kawasan Balai Bomba dan Balai Polis. Cadangan khususnya untuk keselamatan para pelajar, orang tua dan penduduk yang sering melintas jalan ke sekolah, kawasan perumahan, perhentian bas dan sebagainya. Saya amat risau dengan keselamatan para pelajar yang sering melintas jalan sewaktu pagi dan balik ke sekolah. Maisarah. Yang ni yang Taman Seraya. Tak, yang ini yang Padang MPAJ. MPAJ kan. Iyalah, ini Padang Indah yang betul-betul sebelah Padang ni lah kan. Jejantas untuk melintasi jalan raya Padang MPAJ ke sebelah kawasan Balai Bomba. Okey, next. Membesarkan jalan raya Jalan Padang Mewah kat kawasan Hospital Ampang disebabkan jumlah kereta yang tinggi. Pagi-pagi selalu jam sampai dari McDonald hingga ke traffic light depan Petron kat Junction sebab 2 lane saja. Membaiki jalan pejalan kaki pedestrian walk di seluruh kawasan Pandan. Ada pejalan kaki yang berlubang dan ada yang langsung tak ada. Kalau boleh jadikan pejalan kaki sebagai lorong basikal juga. Membina multi-story car park di kawasan Ampang Point, Pandan Indah dan depan Hospital Ampang. Jumlah kereta banyak sangat dan tak sanggup parking. Minta multi-story car park yang boleh muat 1000 kereta one time. Jackson Dorai. Vision dia terlalu jauh. Isu-isu tak apa, itu bagus. Itu cadangan-cadangan yang kita akan kaji dari masa ke semasa. Status tuntutan kami atas kemusnahan, kerosakan dan progres projek yang ada masih tidak dilaksanakan. Mangsa bencana tanah, Muhammad Syarif bin Jijan. Ini bencana tanah kat mana tak tahu. Tak apa, nanti kita follow through balik. Sebab setiap yang bagi aduan ni kita ada maklumat dia lah kan, nombor telefon dia dan so, yang ini yang mana yang Permai itu. Okey. Strata title for Pandang Utama Apartment dah hampir 20 tahun belum keluar lagi. Haji Ni Mustafa Di Muhammad, peserta penduduk Taman Pandang Utama Apartment. Pandang Utama yang dekat dengan surau yang belakang. 20 tahun. 20 tahun. Dah tamat. Dia ini hanya raw kita ambil sebagai intipati saja. Sebenarnya kita akan detail out lagi semua aduan dan cadangan, insya-Allah. Ada yang untuk secara langsung Cik ni? Kalau ada soalan yang langsung saya akan ringkaskan. Ada yang kalau Tuan Fauzi nak jawab, kalau Tuan Fauzi nak jawab okey, tapi sebelum itu kalau ada
pandangan untuk persoalan terus yang daripada kalangan? Kalau boleh bagi tahu nama ya, dan sebab Cik Syafiq akan buat catatan di sana, di belakang sana. Assalamualaikum YB. Saya Fidaus daripada Teratai. YB, tadi aduan pun banyak tentang warga asing. Saya amat risau. Kita semua sedia maklum bahawa warga Rohingya ni dia tak diratifikasi oleh Malaysia. Mereka datang sini, lepas tu mereka perlu pergi ke negara ketiga. Tapi malangnya semenjak 2 menjak ni kita tengok di Pandan Mewah, Tasik Permai dan beberapa kawasan di Ampang khususnya, warga asing ni makin ramai. Itu satu perkara. Perkara kedua, mereka ni seolah-olah sekarang ni mengawal ekonomi. Mereka ada kedai runcit, mereka ada kedai besi buruk, mereka ada kedai bengkel kereta dan pelbagai lagi. Tetapi apabila kita nak buat tindakan, saya percaya PBT akan ambil tindakan. Bila PBT buat tindakan, akan ada pula orang kita, orang tempatan kita yang membackup mereka kerana bagi Alibaba. Maka rujuk pada immigration. Immigration tangkap pula, tapi UN datang, UN lepaskan mereka. Jadi benda ni tak berkesudahan. Tambah pula kita ada klinik khas untuk Rohingya dekat Pandan Mewah. Jadi saya merayu dekat YB, teliti benda ni. Saya tak nak nanti generasi akan datang perlu memohon pinjaman ke, mohon diskaun ke daripada warga-warga asing ni kerana mereka pemilik kepada bisnes-bisnes ni. Jadi saya mohon YB, kebetulan YB juga merupakan Menteri Ekonomi, tolonglah rangkakan satu kaedah agar mereka tidak mengawal ekonomi kita pada masa sekarang dan masa hadapan. Saya juga ambil kesempatan terima kasih kepada pihak polis yang sentiasa mengambil tindakan terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Tapi saya percaya YB, walaupun pihak PDRM buat, benda ni tidak akan selesai dan dia sentiasa ada dan akhirnya kita sendiri, rakyat Malaysia sendiri yang sukar untuk merebut ekonomi di tanah air sendiri. Itu saja YB, sekian, terima kasih. Go ahead. Assalamualaikum. Cadangan saya agak panjang sikit. Saya cuba baca selaju yang mungkin. Okay, pertama sekali, kita nak minta bersihkan kawasan sekitar LRT Pandan Jaya. Ada bengkel haram di situ. Dia park kereta sampai ke laluan. Agak mengganggu. Kedua, kita minta kalau boleh pemantauan terhadap kerja penggalian jalan di sekitar Pandan Jaya. Mereka gali projek sisa pembetongan tu. Dari zaman saya belajar diploma, sambung degree sampai dah kerja 5 tahun, tak selesai-selesai lagi. Dan masalahnya, bila mereka gali, saya bukan pelajar jurutera, tapi yang saya faham, nak turap jalan, bawah tu kena ada batu granit, baru lapisan tar. Bila mereka turap semula, cuma lapisan tar sahaja, jalan jadi mendap. Berlubang sana sini memang membahayakan, terutamanya penunggang motosikal lah. Risiko kemalangan. Juga pemantauan secara berkala terhadap budaya menanda parking di flat-flat. Parking sepatutnya milik awam, bukan milik peribadi sebab milik bersama. So saya rasa tak sepatutnya lah tanda dengan botol. Bila orang lain parking, horn macam gangster. Kemudian kita minta MPJ banyakkan kelulusan projek rumah mampu milik. Salah satunya di Pandan ada satu projek Prima sepatutnya naik tapi dibatalkan. Kita faham Prima ada masalah dari segi tabik urus dan sebagainya, tapi kita minta kalau boleh YB sebagai ahli Parlimen Pandan berunding dengan Prima, sebab saya dah check dengan MPJ, dah call, status tanah tersebut dimiliki oleh Prima, berhampiran stesen LRT Pandan Jaya. Mohon banyakkan projek rumah mampu milik lah, sebab rata-rata rakyat bukan berpendapatan tinggi. Nak harapkan kondominium mewah, mereka memang tak mampu lah. Dan satu lagi soal bahasa. Contohnya hari ni, Town Hall. Kalau ikut DBP, sepatutnya dialog awam. Kita sahurlah seruan PM supaya memperkasakan bahasa kebangsaan. Juga MPAJ mungkin boleh mainkan peranan dari segi kelulusan projek-projek, contohnya perumahan di Pines Condominium, City Garden. Sepatutnya MPAJ mungkin boleh tetapkan syarat. Kalau nakkan kelulusan sebuah projek,
nama penempatan tu kena guna bahasa kebangsaan. Kita tengok dekat Malaysia ni bukan di Ampang sahaja. Makin banyak kawasan yang jadi macam negara asing, Southville City, Country Homes dan sebagainya. Kalau PBT pun tak mainkan peranan, lama kelamaan bahasa Melayu ni terpinggir di tanah sendiri. Dan akhir sekali, cadangan dari segi pengurusan sisa yang lebih cekap. Contoh di Pandan Jaya, kebanyakan tong sampah dah hancur. Orang buang sampah merata-rata atas jalan. Dan lagi satu dari segi sisa elektronik. Ini bukan masalah MPJ sajalah, perlu kerjasama dari Kementerian Tenaga dan sebagainya. Kita dah masuk 2023. Kita sedia maklum pemanasan global. Menjelang 2050, kebanyakan kawasan di pesisir pantai Malaysia ni akan tenggelam. Dari segi pengurusan sisa elektronik, kita lihat di Malaysia ni memang agak perlahan. Contohnya bateri. Bila kita beli bateri, dekat belakang tu kita nampak ada logo tak boleh buang dekat tong sampah. Tapi di mana kita patut lupuskan? Mungkin MPAJ boleh wujudkan hub khas di setiap pasar raya, wujudkan satu tong sampah khas untuk kita buang sisa elektronik, kabel, bateri dan sebagainya. Kena luaskan lagi lah. Sekian cadangan saya. Terima kasih YB. Assalamualaikum Nama warahmatullahi saya Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Saya nama Abdul Hamid Muhammad Yusof, Wakil Peniaga daripada Pandan Indah. Saya perkara ini saya dah kemukakan kepada YB dan juga pada majlis yang di YDP, iaitu kami peniaga-peniaga di Pandan Indah ni dah hampir 3 tahun tidak mengeluarkan lesen. Kami berniaga di sana hampir 30 tahun. Semenjak kebelakangan ini hampir 3 tahun, kalau bolehlah pihak kami memohon kepada pihak YDP supaya tempat itu dikekalkan. Tidak ada masalah dengan keadaan sekarang ini. Ini yang kat depan midpoint ni. Ya, depan midpoint YB. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini masalah sekarang ni, dalam minggu ni saya nampak lori sampah ni mengambil sampah pukul tepat 12 malam. Ini kadang-kadang mengganggu ketenteraman di kawasan-kawasan taman. Kenapa dan mengapa yang jadi macam ni pihak kontrak? Jadi yang pertama, soalan yang pertama berkaitan dengan lesen perniagaan. Kalau boleh pihak YDP lah sokonglah peniaga yang berada di kawasan Pandan Indah ni. Bukan besar sangat orang kita Melayu berniaga di Pandan Indah, kecil saja sebenarnya. Dia berniaga waktu pagi hingga waktu petang, lepas itu dah balik, tidak ada lagi dah. Kalau boleh perkara ini dapat YB memberi sokongan yang penuh, dan juga pada YDP Majlis Pemandaran Ampang Jaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Tuan Ahmad Rafizi bin Ramli, Ahli Parlimen Pandan, dan juga Direktur Hormat, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya Abdul Murad Raja Amin, pengerusi dari Persatuan Residensi Teres Taman Bakti Ampang, dan saya ada 2 usul untuk diketengahkan. Masalah yang pertama ialah masalah MRT. Saya hanya menyampaikan mandat dari penduduk Residensi Teres Taman Bakti, dan kedua, permasalahan di Taman Bakti. Baik, untuk makluman YB, kami dari Persatuan Residensi Teres Taman Bakti Ampang ingin menyampaikan mandat daripada penduduk di taman ini untuk membantah sekeras-kerasnya terhadap jajaran yang melibatkan Taman Bakti bagi pembinaan projek MRT 3 ini di atas beberapa sebab utama yang melibatkan isu sosial, ekonomi dan juga alam sekitar. Pihak kami merasakan masih ada ruang untuk pihak kami memberi pandangan yang sejujurnya tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak, dan kami berharap agar pandangan dari pihak kami ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya dan diterima dalam membuat keputusan yang bijak dan adil terhadap semua pihak. Kami akan tetap mempertahankan taman kami dan memperjuangkan, tolonglah jangan dirampas kebahagiaan dan keharmonian Taman Bakti yang kami duduki selama ini. Kami percaya akan ada alternatif lain atau jalan penyelesaiannya. Mohon kepada YB supaya suara rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan. Hasrat dan harapan kami dari Persatuan Residensi Teres Taman Bakti Ampang ini semoga mendapat perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya pada pihak YB.
Kami percaya dengan kewibawaan dan penuh yakin isu ini akan ada jalan penyelesaiannya. Untuk Marwan YB, perjuangan kami belum selesai. Persatuan perlu terus bergerak. Di atasnya ada harapan, di tengahnya ada cabaran dan di bawahnya ada permulaan. Untuk usul kedua, saya serahkan kepada rakan saya, Kapten Ariwa, bagi memetakan apa permasalahan di taman kami. Saya persilakan. Silakan nak tanya. Kita switch channel dulu kan? Kita bagi yang Assalamualaikum YB. Saya Zainuddin daripada sektor Rukun Tangga, sektor B, Kampung Pandan, Komandan Dalam. Pertama saya nak minta lah jasa baik YB diadakan satu kempen kebersihan. Saya tengok di persekitaran sampailah ke Bandar Baru Ampang, saya tengok sampah sangat bertaburan. Soalnya tidak ada pengurusan yang melakukan satu pembersihan. Dan kedua pula di kawasan saya Kampung Pandan tu kebanyakan jalan-jalan banyak yang tak diturap, lorong. Jadi saya minta jasa baik YB, kau dapat perhatikan dan tarkan jalan-jalan yang dah lorong yang dah usang. Itu saja. Terima kasih. Hi, good evening YB. Saya ada dua cerita kat sini. Nombor satu, saya datang daripada residensi Taman Bakti, Jalan Jujur 1/1 until Jalan Jujur 1/8. Kat situ ada satu longkang besar. Dia punya connection dia daripada rumah-rumah kat situ. Lepas tu dia pergi dekat main drain somewhere down the MRR2. Dia ada satu interconnection tu, dia dah sumbat dah. So sebelum ni ada orang, I think MPAJ dia orang pernah buat siasatan. Dia ada connection sampai dekat main drain tu, ada some kind of timbul pasir-pasir semua kat dalam tu. Tapi dia kata kerja tu kat JKR. Lepas tu JKR pula senyap. Tak tahu bila masa benda ni nak need to be solved. So takut dia selalu kalau dah hujan lebat dia jadi ayap takung ke sana, and takut-takut ada denggi ke apa ke. That's one story. And also the longkang-longkang yang dekat kawasan residensi tu banyak yang dah broken. So banyak dah pecah dah, yang tu tak buat lagi. So that's one main thing. Second thing is about the jalan daripada MRR tu ke Jalan Cempaka tu. Dia ada satu jalan yang bawah MRR tu punya flyover bawah tu. Kat situ lampu tak ada. So very very dark. Ni yang mana, nak ke arah Pandan Jaya? Nak ke arah Taman Cempaka, Jalan Cempaka. Yalah, so, ke kiri kalau you datang daripada KL ke selatan, ke kiri ke Jalan Cempaka, kan ke kanan bawah tu ke Pandan Jaya. That's a place. These are the two things. Thank you. Syafiq duk catat kan. Lepas ni letih nak mening kan kena tengok YouTube live balik kan. Banyak ni. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Karim Zainuddin dari Pertubuhan Perhatian Anak Pandan Pandan Jaya lah. Saya ada dua isu. Pertama, isu ni saya pernah cakap dekat YB Rafizi masa dekat Tasik Pandan Perdana. Ni saya ulang balik lah sebab semua ada kat sini. Isu pertama pasal lesen Alibaba Medan Selera Pandan Jaya. Yang ni saya tak pasti macam mana. Owner dia tu dah sampai ke Sabah pun ada, dah duduk dekat Kedah pun ada kan. Lepas tu siap letak parking kereta dalam tu. Kita isu benda tu, tiba-tiba ada je orang mengaku dia owner. Itu bukan kita tak nak, sebab anak-anak muda dekat Pandan Jaya dia nak berniaga, tapi tempat bila usul-usul semua penuh. Tapi owner kaya dekat Kedah, kat Sabah. Ini isu saya minta tolong lah, biar dia ambil isu lah. Yang kedua isu saya memang dah beritahu kat YB Rafizi tentang isu nombor gelap dekat Pandan Jaya sejak 2015 sampai sekarang. Lori MPAJ lalu je. Kedai tu kedai RM2. Betul-betul dengan DIY. Saya tak tahu, sampai saya tanya owner, dia kata dia dah kau tim. Macam mana tu? Benda ni memang kuat. Saya tak tahu. Sampai hari ni
Hari ini nombor tu ada lagi. Saya sendiri boleh masuk kan. Hari ni saya minta tolong sangat. Kedai RM2 tepi pasar sampai sekarang. Hari ni pun buka lagi. Saya minta tolong tu lah. Yang ketiga tu tentang ni satu, saya minta sangat lah. Saya bawa usul daripada anak muda Pandan Jaya. Kami ada program-program tertentu, tapi kami kurang dapat support, bukan pada kekurangan, support kehadiran macam bila fizi ke orang-orang yang berkaitan lah. Sebab anak muda ni ada yang aktif 50, 100, 300 Pandan Jaya. Kita kalau tarik dia orang ni, kita boleh tarik dia orang daripada buat nasi dadah apa semualah. Itu saja saya minta ulasan daripada Babi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Good evening, YB. I am from... Panjang queue tu tak balik kita malam ni. Betul. Kita kalau kita macam ni, kalau tidak memang tak balik kita. Kalau kita bagi dalam 20 minit je lagi, jadi secepat mungkin. Dan kalau tak sempat menjelang 9.50 tu, InsyaAllah minggu depan kalau yang perlu jumpa saya, boleh jumpa saya dekat pusat khidmat lah. Kalau tidak, letih kat kita orang ni kan. So kita try to have 20 minit je lagi kan, sebelum kami kena jawab, respon dan mana tu. So ya Uncle YB, ini saya daripada, nama saya Encik Gabriel. Saya penolong ketua chapel di Tasik Permai. Masalah saya parking. Gereja ni lebih kurang chapel ni banyak orang tak faham. Chapel ni macam surau. Sudah 40 tahun kita sudah duduk di sana. Lepas highway Suki Highway, kita ada masalah parking. So kita ada kawasan besar di sebelah chapel tu. Itu tanah TNB. Masalah saya sekarang, saya dah mohon dekat TNB. TNB sudah bagi saya surat, tapi saya mohon TNB minta surat daripada MPAJ. Saya dah mohon kali pertama, saya dapat surat daripada Tenaga Nasional. I mohon dekat MPAJ, tak ada jawab. Sebab Tenaga Nasional bagi 1 tahun saja. Kali kedua saya mohon sekali lagi, baru-baru ni saya hantar surat, sampai sekarang tak jawab. Masalah saya sekarang dekat chapel ni, saya tak ada pagar. Satu hal, saya kalau dapat tanah itu saya beli pagar. Masalah itu kawasan kampung, banyak orang datang minum di depan gereja, minum dekat chapel. Saya dah semalam ada laporan polis. Terima kasih untuk polis Sampang. Banyak laporan saya ada, selalu penceroboh atau minum. Ini masalah macam-macam. Semalam ada satu kes pecah pagar kayu. Polis daripada Ampang datang tolong kita. So saya nak minta tolong, yang surat saya hantar dekat MPAJ. Saya dah beritahu Adun beberapa kali tentang ini, masalah-masalah saya, tapi tak selesai. Okay Uncle, we take note and then nanti kita, because then memang saya kena sit down dengan pihak berkuasa semua, but we take note. Tujuan kita ialah untuk kita register seberapa banyak, kita ada action item, dan kita cuba selesaikan satu-satulah kita daripada satu masa. Okay, thank you. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera YB dan juga ahli-ahli panel di atas. Kita pernah berjumpa 8 tahun yang lalu ketika adanya town hall di Jalan H, Kampung Pandan. Ketika itu YB juga ahli parlimen Kampung Pandan. Dan ada beberapa benda yang dibangkitkan ketika town hall tersebut. Hanya satu yang dapat ketika itu, iaitu
kita minta tanah perkuburan yang teratai hampir penuh dan kita dapat UK perdana. Bukan UK London lah, UK perdana. Terima kasih YB. Tapi sekarang ni untuk maklum YB, nama saya Marzuki bin Samsudin. Saya adalah pengerusi KRT Sektor B Kampung Pandan Dalam, iaitu Kampung Pandan asal orang cakap, yang bermula diduduki tahun 60-an, tak silap saya 1962, dan kami adalah rata-rata generasi kedua dan generasi ketiga yang menghuni kawasan tersebut. Apa yang menjadi kegusaran kepada kita sekarang ini, himpitan daripada orang-orang luar yang mana ada di kalangan antara kami yang kurang bertanggungjawab menyewakan rumah-rumah tersebut, terutamanya kepada warga-warga bukan warga tempatan. Kami juga agak gusar memandangkan sebagaimana yang pernah pengurusi, iaitu Tuan Datuk Halim tadi kan, Tok Ketua Halim yang mengatakan lorong-lorong kami masih tidak diturap babi. Dah lama sangat dah. Kami adalah dia seolah-olah kampung tradisional, dan YB pernah menjuarakan yang kampung tersebut nak jadikan jadi sebagai kampung apa, saya pun lupa lah, kampung tradisional ke. YB nak cuba dulu. Ingat tak? Kampung warisan. Kampung warisan. So kita ada masalah tu ialah kerana daripada dululah masalah kalau di Kampung Pandan ni kerana dia milik peribadi kan, jadi kecuali ada satu jalan lah untuk kita dah bincang dulu, but I take note, saya ingat dia. YB ingat ya? Dan ialah kita pun dulu ketika berbincang pun kita minta minit mesyuarat ataupun keputusan sehinggalah 8 tahun ni YB datang balik ke Kampung Pandan, dan kami berbesar hati dapatlah YB membuat sesuatu kepada kampung kami. Juga sebagaimana yang cadangan tadi itu, jalan A itu ataupun jalan kemajuan tu, daripada YB datang dulu sampai sekarang itulah di jalannya. Sampailah kita pernah mendapat 22 bulan TPM pun macam tu juga, dan kemudian YB datang kembali. Jadi kami mohon, sebagaimana yang ada permohonan terdahulu nak buat bulatan di hujung jalan A, pertembungan antara wilayah persekutuan dengan negeri Selangor. Dan kedudukan Kampung Pandan masih lagi kampung cowboy. Ada warung-warung pacak, ada rumah persendirian dijadikan kedai, dan tidak ada apa-apa perubahan. Sedangkan kami duduk di pinggir bandaraya metropolitan yang begitu gah sekali, tapi di sebelahnya terdapat kampung cowboy. Jadi saya minta YB kali kedua datang ke Pandan, berilah sedikit perubahan untuk kami bernafas dengan selesa. Juga sebagaimana yang dicakap tadi, yang sampah berterabur, bagi tong sampah hilang. Jadi saya minta YB tolonglah perhatikan kami penduduk asalnya yang telah menduduk di kawasan yang bernama, kampung yang bernama Pandan ni, cubalah di-upgrade untuk menjadi kampung yang lebih selesa dan lebih bertamadun. Sekian, terima kasih. Dia 9.40 lah. Tapi kita kena cepat sikit kan. Susah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek je. Mohon mencadang supaya Pandan boleh ada satu UTC dan dialih klinik kesihatan atas bukit tu, sebab klinik kesihatan atas bukit tu memang untuk orang yang rutin punya check up, dan memang tak ada nak panjang cerah baru. Okey. Yang keduanya, banyak jalan-jalan di Pandan Indah ni dia ada bottleneck. Bottleneck tu saya tak faham kenapa engineer dia boleh buat jalan macam tu. Contoh macam depan balai polis tu, dia dah lah sempit macam tu. Kemudian depan balai polis tu punya lah panjang petak kuning, dan pagi-pagi polis duk ambil tiket kat situ. Jadi mohon kecilkan petak kuning tu, pasal tak ada keperluan pun petak kuning yang depan besar-besar depan balai. Yang kan balai polis Pandan Indah. Tak ada keperluan pun petak kuning besar-besar tu, pintu pun tak pernah buka. Jadi tutup je petak kuning sebelah, tinggallah 20 kaki cukup. Setakat lori nak masuk 20 kaki tu dah cukup dah. Ini sampai 60 kaki, 70 kaki tak ada keperluan.
Yang ketiganya minta supaya kalau boleh akan ada satu sesi sebab kebanyakan daripada kita bila nak berjumpa dengan YB ni, dia ada masalah yang perlu diselesaikan segera kan. So bila dia nak selesai segera, dia datang, oh kena pergi sana, kena pergi sini. Mungkin boleh buat satu sesi dikumpulkan semua agensi-agensi yang berkaitan. Contoh dia datang tentang kebajikan, oh kebajikan ada kat situ, zakat ada kat situ, pegawai kesihatan ada kat situ. Mungkin boleh buat begitu. Mungkin kat tengah padang pun tak apa, kemah besar pun tak apa. Jadi datang bila jumpa kata oh kena selesai ni, no channel dia, ini channel dia. Mohon menjadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Noliza binti Muhammad Nur, nama saya tak ada tapi sekolah salah. Saya pengetua SMK Pandan Mewah. Ya, saya bukan mewakili rakan-rakan saya tapi saya rasa mungkin mereka juga minta saya wakilkanlah. Ya, saya mohon daripada YB untuk menyediakan ataupun membantu kami sekolah ni dari segi peruntukan ya untuk pembangunan sekolah. Jadi kita selalu kena mohon minta bantuan daripada orang lain. Kadang-kadang tak dapat. Jadi macam sekolah kami nak buat berjalan kaki untuk murid datang masuk ke dalam sekolah, cari duit pun tak dapat lagi sampai sekarang, tak dapat nak bina. Jadi sekurang-kurangnya saya mohon sekiranya YB dapat memberi peruntukan tetap setiap tahun lah kepada sekolah untuk kecemerlangan murid-murid di sekolah menengah ataupun sekolah rendah di Pandan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan YB, ahli panel dan hadirin sekalian. Nama saya Lim Hing Wat, saya dari Pandan Jaya. Ada dua perkara saya nak utamakan. Satu adalah tentang KLSE Malaysia. Di Malaysia banyak ramai pelabur yang ingin melabur di Bursa Malaysia. Tapi banyak company yang tidak kita percaya. Bila kita melabur, kita tak tahu sumber kewangannya pergi ke mana. Jadi saya berharap Tuan YB akan ada tim untuk memantau syarikat-syarikat ini agar ekonomi Malaysia akan lebih naik lagi. Kerana bagi saya rasa KLSE adalah salah satu jantung kepada ekonomi Malaysia. Ini perkara satu, pertama. Yang kedua adalah di longkang di sekitar Pandan Jaya, terutamanya di blok C3, C4 di kawasan perumahan saya. Amat kesalah saya nak kata, sejak Pakatan Rakyat lagi, bukan Pakatan Harapan ambil alih longkang itu sudah tidak pernah dibersihkan. Sekarang tanah-tanah ataupun lumpur-lumpur di dalam longkang itu saya berani katalah, kalau tak setengah meter pun ada 40 cm lah. Saya harap akan ada tindakan daripada pihak kerajaan, pihak MPAJ untuk bersihkan longkang-longkang ini. Sebenarnya saya pernah tulis surat kepada Timbalan Perdana Menteri kita sebelum ini untuk dibersihkan. Memang ada wakil datang. Wakil dari MPAJ pun ada, wakil daripada DUN pun ada, wakil daripada ahli parlimen pun ada. Tapi mereka datang tengok aja. Tak pernah dibersihkan. Saya harap akan ada satu tindakan untuk bersihkan longkang ini. Kerana longkang ini bila banjir, dia akan menyebabkan bila longkang ini tidak dibersihkan, dia mudah menyebabkan kawasan perumahan, kawasan parking di blok saya banjir. Bila banjir, banyak kereta yang kena. Kesian, setiap kali kena banjir, setiap rumah untuk repair kereta, ribu-ribu mereka kena keluarkan untuk membaiki kereta mereka. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu tanya daripada dulu macam tu jugalah. InsyaAllah saya tahu kerajaan memang ada kekangan, itu kita tahulah kan. Tapi
berbanding dengan penggal pertama saya yang dahulu, sudah tentu saya ada lebih banyak ruang kali ini. Jadi insya-Allah kita tengok cari jalan bagaimana. Saya nak kata janji macam-macam itu pun tak boleh lah, tapi maksudnya tak ada alasan untuk saya tidak mengusahakan sesuatu yang lebih baik berbanding dengan sebelum ini, kerana ruang itu lebih besar kali ini kan. Cuma just bagi masa sedikit demi sedikit kita usahakan. Mula-mula kita kena usahakan bergantung kepada yang saya ada dulu. Proses yang melibatkan kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan di peringkat pusat tu dia ambil masa sikit. Tapi that's why itu I'll take note, sebab dia masalah yang sama daripada dulu di semua sekolah kan. Dan kakak saya cikgu, saya tahulah, sebab dia pun merungut benda yang sama setiap kali saya balik kampung kan. Perkara-perkara yang spesifik macam jalan dan yang lain-lain tu, InsyaAllah we go through, kita tengok satu-satu. Yang pasal penguatkuasaan tadi ada yang soal di Pandan Jaya, yang itu pun saya faham jugalah daripada pandangan pihak berkuasa, sebab kadang-kadang yang dikejar ni lagi laju, dia pandai, dia kona sana kona sini kan. Sama juga pasal pelesenan, sama juga pasal orang asing dan sebagainya. Pasal pelarian contohnya, dia bukan masalah yang unik di Pandan sahaja, dia memang masalah di semua tempat. Jadi Menteri Dalam Negeri, kawan baik saya Datuk Seri Saifuddin, dia memang masalah yang kita akan tengok dan cari jalan di peringkat pusat pun. Dia agak sensitif, saudara-saudari sedia maklum, pihak berkuasa ambil tindakan, kemudian dia akan ada isu daripada pihak UNHCR dan lain-lain soal status. Kemudian di kalangan penduduk kita sendiri pun, penduduk kita jugalah yang ada lesen, kadang-kadang ambil lesen bagi kat diorang, bagi sewa dan sebagainya. Jadi saya faham kalau saya jadi penguasa dan juga saya jadi pihak polis kan, dalam tugasan harian kita nak selesai yang itu, yang ini, sebahagian daripada perkara-perkara yang melibatkan orang asing ini, dia adalah perkara yang terlalu berulang-ulang kan. Jadi sementara mereka mencuba yang terbaik di peringkat tempatan ini, saya faham bahawa kebanyakan itu juga dia melibatkan pendekatan dasar di peringkat pusat, di peringkat kerajaan persekutuan. Dan I take note, dia ada dalam senarai. Dan saya faham 3 bulan lagi saya kena berjumpa balik dengan penduduk macam ini. Nanti akan ada dah 3 bulan, dah 8 tahun, dah 5 tahun. Jadi saya sedia maklum. Yang saya boleh buat ialah kita mulakan proses itu. Mana yang kita boleh buat dengan segera, kita boleh laksana dengan segera. Selalunya yang melibatkan agensi dan bidang kuasa persekutuan itu, dari segi urusan di antara kementerian dan agensi itu, selalunya dia ambil sedikit masa. Jadi kalau rasa macam hari tu dah cakap dah, saya harap bagi saya sedikit ruang lah. Kerana kalau dia melibatkan soal koordinasi dasar, dia ambil masa sedikit. Jadi saya tak berniat untuk tarik panjang lah, sebab esok cuti kan, lebih baik kita balik bersedia untuk esok cuti. Saya sejak mengambil alih tugas ni memang 7 hari seminggu, jadi mungkin saya yang perlu balik, sebab esok dia mula balik pukul 8 pagi kan. Tapi saya harap walaupun tidak ada penyelesaian putus malam ini selesai semua, tujuan saya untuk senaraikan masalah. Tujuan saya juga ialah untuk melihat semua aduan dan cadangan daripada penduduk-penduduk. Itu akan membantu saya menguruskan peruntukan yang sedikit itu. Itu IPD dengan Jabatan Bomba dengan MPAJ tak bagi senarai diorang lagi tu. Diorang pun akan bagi senarai juga, kerana saya pun macam saya sebut tadi, ada sedikit pengaruh untuk kita tengok peruntukan kementerian yang mana yang kita boleh bantu kalau sesuai, kena pada keutamaan projeknya dan ada ruang kewangan. Mana yang saya boleh bantu pun
sebenarnya kepada sebahagian tujuan kita buat supaya kepada pihak-pihak berkuasa di sini pun saya minta supaya maklumkan kepada saya akan adakan perjumpaan dengan pihak-pihak berkuasa dalam tempoh 2-3 minggu akan datang. Saya akan ke PMB MPAJ, saya akan ke IPD, saya akan ke Jumatan Bomba dan yang lain-lain supaya itu memudahkan juga. Jadi saya harap sekadar itu dulu malam ini, harapan saya kita jumpa balik dalam 3 bulan daripada sekarang tu, ada sebahagiannya itu telah pun diselesaikan, ada sebahagiannya telah bermula, ada sebahagiannya itu saya dah berjumpa, dan we can take daripada setiap 3 bulan dan 3 bulan akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua pihak berkuasa yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Terima kasih kepada wakil-wakil penduduk, terima kasih kepada mereka yang beri semua cadangan. Saya akan go through satu persatu, kita akan buat senarai keutamaan dan kita akan terus berhubung dengan semua pihak. Jadi selamat tahun baru sekali lagi. Kepada yang pusat khidmat, selamat bekerja, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Kalau minggu depan saya ada di pusat khidmat tu, boleh jumpa di pusat khidmat, dan dari semasa ke semasa, kalau tidak kita jumpa sekali lagi dalam tempoh 3 bulan daripada sekarang dalam dialog awam yang sama. Town hall lepas ini kita panggil dialog awam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.